Merdeka! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tanggal 24 Ogos bersamaan 15 Muharram 1443 Hijri. Bulan Ogos adalah bulan kita sama-sama menyambut kemerdekaan bagi negara kita, Malaysia yang tercinta. Alhamdulillah pada hari ini kita bersama-sama akan membicarakan topik berkaitan dengan bulan merdeka ini, dan alhamdulillah kita telah membawa dua orang ahli panel untuk kita bicarakan topik kita pada petang ini, di mana insya-Allah kita akan telah diberikan tajuk iaitu Islam dan semangat cintakan negara. Kita telah menjemput dua orang panel sebagai yang saya nantikan tadi, iaitu yang pertamanya yang berada Datuk Dr. Mustafa Ahmad Maulika, di mana yang berada Datuk merupakan pengurusi pertubuhan, bukan kerajaan antarabangsa. Beliau juga telah dianugerahkan anugerah utama Semarak Cinta Rasul 1442 Hijrah, sempena sambutan Maida Rasul pada tahun yang lalu. Kita bersiaran daripada Jabatan Agama Islam dan Persekutuan pada petang ini, dan apa khabar Datuk? Khabar baik, alhamdulillah. Kemudian ahli panel yang kedua iaitu Al-Fadil Tuan Haji Muhyiddin bin Abdul Aziz, iaitu merupakan imam besar Masjid Melaka Persekutuan, merupakan sahabat saya. Apa khabar Al-Fadil Ustaz? Saya alhamdulillah. Jadi sebagaimana yang telah dinyatakan tadi, tajuk perbincangan kita pada petang ini berkaitan dengan merdeka, dan kita akan fokus kepada Islam dan semangat cintakan negara. Jadi untuk persoalan pertama, saya minta kepada Datuk untuk menjelaskan sejauh mana Islam meletakkan keutamaan semangat cintakan negara dalam diri seseorang. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak. Lebih dahulu saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan kerana sudi menjemput saya pada hari ini. Tidak lupa juga kepada panel kita pada hari ini ialah Imam Besar Masjid Wilayah Persekutuan Tuan Haji Muhyiddin, dan sahabat saya Tuan Haji Hashim, mantan pengarah bahagian dakwah JAKIM. Jadi hari ini dia memberi satu tajuk membicarakan Islam dan semangat cintakan negara. Jadi persoalan yang ditanya itu berkaitan dengan semangat cinta negara dalam diri seseorang. Kita berbalik pada soal ini adalah soal pokok perbincangan kita. Kita kena mengambil faktor sejarah juga apabila kita menceritakan berkaitan dengan semangat cintakan negara. Di mana pada zaman kita berbalik pada zaman dahulu, pada zaman Rasulullah SAW, dia memperjuangkan agama dan negara. Kedua-duanya kita melihat apabila berlakunya di Madinah, banyak peperangan demi peperangan berlaku yang kita boleh ambil contoh bagaimana dia mempertahankan ukhuwah perpaduan di Madinah itu dengan kerjasama semua pihak daripada dicerobohi oleh musuh. Ini salah satu yang kita boleh ambil contoh iktibar daripada semangat perjuangan Rasulullah SAW. Dan dalam negara kita, kalau kita tengok di negara kita ni, kalau tengok pada faktor undang-undang perkara 3 Perlembagaan Persekutuan, dia menyebut dengan jelas Islam itu adalah agama persekutuan. Maka agama-agama lain juga bebas beragama dalam negara kita. Ini salah satu dua tiga benda yang kita melihat bahawa agama kita, agama Islam ni dijaga. Dan samping itu agama-agama lain. Jadi berbalik pada persoalan pada diri
Kalau kita lahir pada Muslim, kita kena menunjukkan contoh pendidikan itu kepada anak-anak kita. Begitu juga saya menyarankan juga pendidikan di peringkat rendah, di sekolah-sekolah, kena menunjukkan semangat patriotik, semangat kebangsaan itu kepada negara. Kena ada, kena tunjukkan tokoh-tokoh pejuang terdahulu. Ini kena ditonjolkan. Kalau kita tak boleh pergi jauh, sebab generasi sebelum itu, generasi yang sekarang ini, dia lebih terpengaruh dengan berbagai budaya, dengan internet, dengan masalah sosial, pengaruh barat dan sebagainya. Jadi kita kena guide mereka. Ini penting, ini pandangan saya yang mula-mula mukadimah saya. Okey, terima kasih kepada Datuk atas mukadimah tadi. Kemudian kita beralih kepada ahli panel kita yang kedua. Al-Fadhil Ustaz, boleh jelaskan kenapa dan mengapa semangat cinta ke negara semakin menipis ataupun semakin luntur di kalangan masyarakat kita? Boleh Ustaz jelaskan? Terima kasih Ustaz Hashim, Fadhil Ustaz Hashim, selaku moderator perbincangan pada petang ini. Bagi Datuk Mustafa memberikan tuan-tuan yang mengikuti program ini melalui secara online. Bila kita sebut soal lunturnya semangat cintakan negara ini, saya suka nak bawakan dulu bahawa dalam kehidupan manusia ni, kita akan menyayangi sesuatu apabila sesuatu tu kita tahu ada nilai ataupun perkara tu bernilai dalam hidup kita. Kita katakan contohnya duit. Kita bagi pada anak kecil, Ustaz, kita bagi anak kecil RM10, dia tak tahu benda tu nilai, jadi dia akan campak saja. Kalau kita kata sampah, kita takkan tak agak-agak nak buang, sebab pada kita tak ada nilai apa-apa, jadi kita buang saja. Jadi nilai itu sangat penting untuk kita menghargai, menyayangi akan sesuatu. Kalau kita tahu nilainya, kita akan sayang. Kalau kita tak tahu, mungkin kita akan buang dia. Baik. Poin yang kedua ialah dalam konteks kita sebut nilai bagi sebuah negara, dalam konteks negara, menyayangi negara. Kita ambil contoh, kita ada ayah kita bagi tanah lah dekat kampung. Untuk ayah kita tinggalkan tanah, ada rumah sebiji. Bila ayah dah meninggal, mak meninggal, jadi tanah saka lah, ada rumah sebiji. Tapi rumah ni, bila bincang adik-beradik, semuanya duduk di luar, tinggal rumah lama. Tapi bila nak jual, Abang Long kata, sayang lah. Kenapa sayang nak jual? Sebab dia di rumah itu telah terbina sejarah kehidupan keluarga itu. Abang Long ni daripada kecil duduk main apa semua, dia teringat Anjung ni lah tempat dia main, tempat gaduh, tempat tidur. Artinya, di antara perkara yang memberi nilai kepada rumah tadi itu ialah sejarahnya. Jadi bila kita balik kepada negara, maka di antara nilai yang ada pada sebuah negara itu ialah sejarahnya. Jadi anak-anak, kalau dia tahu dia tahu sejarah negara ini, dia akan menghargai negara, dia akan menyayangi negara. Rakyat yang tahu tentang nilai tanah air, nilai negara, dia akan menyayanginya. Tapi kalau dia tak tahu tentang nilai benda yang menjadi nilai kepada negara ini, maka dia tidak akan menghargai dan menyayanginya. Karena itu dalam konteks negara, semua negara ada sejarahnya. Negara bangsa ini, negara dan bangsa itu ada sejarahnya. Kalau Malaysia, kalau negara kita, bangsa Melayu ada sejarahnya bagaimana pembinaan negara. Jadi apabila akar sejarah ini dipisahkan daripada rakyat, daripada masyarakat, daripada orang muda, daripada orang tua dan sebagainya, maka akan hilang rasa sayang dan cinta kepada negara. Sebab itu kita kena balik, macam Datuk Mo sebut tadi, kita kena balik kepada sejarah. Dan jangan pisahkan sejarah itu daripada rakyat, daripada generasi muda, jadi daripada semua golongan. Kerana kalau terpisahnya sejarah itu, maka akan hilanglah pada mata mereka nilai negara itu. Jadi mereka dah tak kisah tentang negara, nak jadi apa pun jadilah, sebab pada mereka
sudah hilang nilai. Mereka tidak melihat nilai. Bahkan setengah orang melihat nilai itu hanya semata-mata komersial. Jadi kalau tanah pusaka tadi, orang tawarkan, kami tawar nak beli 3 juta, nilai komersial. Tapi nilai sejarah itu lebih mahal daripada nilai komersial, dan mereka tidak akan jual tanah pusaka itu walaupun ditawarkan dengan harga yang tinggi. Jadi inilah benda yang perlu kita kembalikan dalam masyarakat ni apabila mereka hilang, ya, kita kata luntur semangat cintakan negara ni kerana pertamanya barangkali kurangnya kesedaran tentang nilai negara itu. Jadi kita kena tambahkan, kita kena adakan program untuk generasi-generasi dan rakyat ataupun orang ramai ini mengetahui bahawa betapa besarnya nilai negara itu dalam kehidupan mereka. Yang kedua, saya ingat ini dari sudut cabaran juga lah. Dalam konteks kita sebut macam saya sebut tadi, menipisnya semangat cintakan negara. Kita ni duduk dalam satu era yang disebut sebagai era globalisasi. Globalisasi juga dalam istilah lain disebut sebagai borderless world, maknanya dunia tanpa sempadan. Jadi kita berbicara tentang konsep cinta negara ni dalam konteks nation state, negara bangsa. Tapi dunia hari ini dia sudah jadi borderless, tidak ada negara lagi, tidak ada sempadan negara. Jadi orang sudah boleh berdagang, merentas negara, merentas nation state. Dulu kita nak beli barang di sebuah negara, mungkin kita kena pergi ke sana, beli tiket kapal terbang, bawa balik kan. Tapi sekarang kita boleh order online dan sampai barang tu walaupun kita tak pergi ke situ. Jadi globalisasi ini, kalau kita lihat anak-anak kita, perkembangan dalam era globalisasi ini, perkembangan IT yang begitu besar. Jadi anak-anak kita, generasi muda, macam Datuk Mu sebut juga tadi tentang generasi muda, dia lebih banyak berinteraksi dalam dunia maya, dan dia kurang mengambil tahu tentang environment persekitaran yang dia ada. Kadang-kadang makan pun dia tak kisah kan. Betul kan? Makan pun dia tak kisah, dia tak peduli pun soal apa berlaku, tapi dia punya interaksi dia seluruh dunia. Dia boleh dapat kawan daripada sana, dia main game dan sebagainya. Jadi hal ini menyebabkan mereka kurang prihatin kepada environment, negara sendiri. Dia tak kisah apa yang berlaku, apa yang ada, dia makan tak ada, tak apalah, tapi dia concern dengan keadaan di luar, kawan-kawan di serata dunia dan sebagainya. Jadi pada saya, hal ini juga adalah satu cabaran dalam konteks menipisnya semangat kenegaraan itu, kerana anak-anak ni dia duduk dalam dunia yang tidak ada negara, seolah-olah begitu. Jadi borderless world. Jadi macam mana nak kecintaan kepada negara itu kuranglah. Disediakan oleh Al-Fadhil Nadim Muhyiddin tadi, bagaimana generasi muda kita banyak telah terpengaruh dengan isu-isu semasa berkaitan dengan internet dan sebagainya, dan ini salah satu memungkinkan rasa cinta negara, rasa semangat kebangsaan itu kurang, terutama di kalangan anak-anak muda kita. Jadi bagi Datuk, bagaimana semangat cintakan negara ini dapat kita pupuk semula, khususnya di kalangan remaja kita ni? Saya amat bersetuju tadi dengan pandangan Imam Besar ada yang menyebut tentang sejarah. Jadi kalau sekiranya persoalan tersebut, kita kena berbalik pada soal sejarah untuk membangkitkan balik kisah-kisah, memupukkan semangat dalam diri manusia. Sebab kalau tidak ada sejarah, kita tak dapat nak ceritakan lebih jauh. Dan pendidikan tu berteraskan sekular dan agama. Agama itu juga amat penting. Sebab sejarah perjuangan ini banyak dalam agama kita. Banyak sejarah perjuangan yang ditonjolkan begitu baik sekali. Jadi dia kena ambil contoh ini. Ini yang saya nampak. So saya nak ceritakan satu kisah di mana pada satu ketika saya kena pergi, saya banyak buat kerja-kerja NGO. So banyak saya buat di lapangan di luar negara lah. Saya jarang berada di Malaysia. Pada satu ketika saya pergi satu perkampungan di Cambodia. Saya nak cerita, saya banyak negara, saya pergi Vietnam, Laos, dan saya tertarik dengan satu kampung yang seperti ini di Cambodia, satu kampung pedalaman di mana saya banyak membantu orang-orang Islam untuk membuat benda lah, membuat perigi, surau dan sebagainya. Pada satu ketika
datang seorang ketua kampung bukan Islam, orang Buddha. Dia datang jumpa saya, dia minta nak buat perigi telaga, ya. Jadi ini sesuatu yang saya melihat satu keunikan luar biasa lah. Maka saya kena bantu mereka. Dia minta bantuan tu sungguh. Jadi saya buatlah pergi tu kat kampung mereka. Dan saya memberitahu saya ni orang Islam, datang daripada Malaysia. Jadi sebab setiap kali saya pergi keluar negara tu, saya selalu bawa bendera, flag bendera kita lah. Setiap kali program-program saya tu ada, tak kira musim kemerdekaan, tak kemerdekaan ke, saya tak kisah. Sebab bila pergi, image tu penting, image pada diri kita. Begitu juga jadi bila saya buat pergi tu di kampung tu, dia tengok image Islam, image orang Muslim datang daripada Malaysia. Mula-mula sikit, kemudian ramai yang berusaha untuk masuk kepada agama Islam. Tapi saya pada waktu itu terus terang saya cakap, saya tak berani nak mengislamkan mereka kerana saya ni orang luar, saya takut nanti saya tak balik. Jadi saya beritahu pada ustaz-ustaz yang berada di sana, tolonglah bantu. Daripada kecil ni cerita yang benar sampai sebuah kampung habis masuk Islam. Ini kita buat surau, kita tunjuk contoh. Jadi contoh pada diri itu penting. Berbalik pada ustaz kata tadi, bagaimana semangat untuk diri. Jadi contoh. Begitu juga saya jumpa beberapa orang pemimpin di kalangan governor, di kalangan menteri mereka yang beragama Buddha. Saya beritahu dua perkara mereka. Saya tak makan babi, saya tak makan benda-benda yang haram, saya tak makan lah, saya ceritalah ini makanan tak boleh, dan minuman keras. Kalau dia nak ajak saya minum makan, saya boleh minum minuman yang halal, kopi, teh itu boleh. Jadi akhirnya kami jadi kawan. Inilah sejarah perjuangan saya di sana selama 22 tahun. Jadi contoh teladan tu ada pada diri kita. Kita kena tunjuk contoh ini. Dan begitu juga saya pergi di Thailand dan sebagainya, tunjuk contoh. Walaupun saya pergi, saya berbaik dengan pihak kerajaan Thailand, saya juga berbaik dengan pihak pemisah. Jadi independen. Saya pergi kedua. Walaupun pemisah tu kalau pergi tengok takut, dia pakai baju semua hitam, baju semua hitam, tengkolok hitam. Jadi itulah pejuang yang Islam kita pemisah kita ni. Jadi kita boleh pergi ke tempat-tempat itu kerana kita menunjuk contoh yang baik. Kita beritahu kita datang daripada mana. Begitu juga saya pergi di Filipina, jumpa dekat Mindanao dan sebagainya. Kita tu Kota Batu dan sebagainya. Tempat tu sehingga senjata boleh jual di tepi jalan. Tapi kerana kepribadian, contoh teladan ini betul. Sebab dan contoh ini kita terapkan pada anak-anak kita, keluarga kita, rakan-rakan kita yang lain. Bagaimana nak tunjukkan semangat perjuangan. Dan di kala itu juga kita boleh menceritakan kisah-kisah perjuangan orang terdahulu. Ini penting. Kalau nak tunjukkan semangat, datang daripada diri kita, kemudian kita tonjolkan pemimpin yang bagus supaya mereka menjadi contoh dan teladan. Ini yang saya gambarkan untuk maklumat Ustaz lah. Sekian, terima kasih. Tadi Datuk ada sebut berkaitan dengan antara usaha-usaha yang telah Datuk laksanakan sebagai pengusik jiwa antarabangsa, banyak kerja-kerja kebajikan yang telah Datuk laksanakan. Saya ingat satu masa dulu pada tahun 2019, Datuk pernah terlibat untuk membebaskan rakyat Malaysia seramai 47 orang rakyat Malaysia yang terkandas di Kemboja kerana mereka telah ditipu dengan perniagaan judi online. Boleh Datuk cerita bagaimana Datuk cuba menyelamatkan mereka ni dan apa hasil yang telah Datuk usahakan? Ya, kisah ni amat menarik. Sebab dalam banyak perjuangan saya dalam NGO, saya berjuang banyak dalam Saudi dan sebagainya. Tetapi yang saya tak boleh lupa adalah kisah perjuangan 47 orang tahanan. 40 daripadanya rakyat Sarawak, dan 3 daripadanya rakyat Sabah, dan 3 rakyat Selangor, 1 rakyat wilayah Sekutuan. Rata-rata mereka ini beragama Iban, Kadazan, Buddhis, Chinese, Kristian, Islam. Daripada 47 itu 10 saja Islam. 10 juga wanita, 10 juga wanita yang terbabit dalam kisah ini. Dan umur yang paling muda umurnya 19 tahun. Yang paling tua hampir 40, lebih kurang sampai 40. Bermakna mereka ni semua golongan yang muda-muda lah. Dan mereka datang dari pedalaman Sarawak. Mereka ditipu, mereka tengok online dalam internet peluang pekerjaan dengan tawaran gaji $1,200 sebulan. Jadi mereka tertarik dengan tawaran-tawaran tu. Mereka pun pergi secara berkelompok, pergi ke Kemboja. Bila sampai di Siam Reap, mereka diangkut, kemudian pasport mereka dirampas dan mereka dikurung dalam 2 buah rumah. Selama 47 orang ini dikurung secara berperingkat
dikurung dan dipaksa menjalankan aktiviti judi dalam talian. Dan mereka telah ditahan. Mereka pergi pada tahun 2018. Mereka pergi 2018, mereka dah tahan 2 bulan. Saya dapat tahu kemudiannya pada bulan Februari, dan saya berusaha untuk membebaskan mereka menjadi macam lawyer secara langsung. Jadi apa yang saya nak cerita yang menarik dalam ni, apabila saya pergi ke penjara mereka dan melawat mereka, keadaan itu daif sekali. Kalau kita melihat air yang kita nak minum pun macam air hujan, air yang daripada sungai yang keruh. Itulah bentuk air dia. Dia orang ditahan pakai baju oranye dengan tak ada apa-apa kemudahan. Saya tanya dia, boleh saya sampai berapa orang Islam? Angkat tangan daripada 47, 10 orang saja. Tak apalah, saya berusaha dengan sedaya upaya pada waktu itu, walaupun saya tidak ada kekangan kewangan pada waktu itu, tapi atas semangat cintakan negara dan cintakan bangsa, saya pergi selamatkan mereka. Cintakan negara terlebih lah, sebab ni semua Malaysia. Jadi saya terpanggil untuk pergi sebab walaupun ramai yang menelpon saya pada waktu itu untuk minta tolong, tapi mereka tak adalah pergi bantu apa-apa, sekadar menyatakan pergilah minta tolong. Disebabkan saya ada networking di Kemboja, walaupun saya ada kakangan pada waktu itu, tidak ada duit dalam cupan yang tak ada, saya pergi. Saya buat negotiation dengan Menteri Kanan di Kemboja, berbincang, dan saya kata mereka ni semua kena tipu. Kemudian kita minta ubah kes, sebab kes mereka dicas dalam mahkamah judi online, mereka terbabit. Jadi saya kata tidak, mereka tidak terbabit, mereka telah ditipu. Kemudian saya kena buat satu laporan kepada kerajaan, kemudian menjadi macam lawyer untuk ubah kes. Kes tu diubah, mereka telah ditipu dan diculik. Itu kes yang saya bawa. Mereka ni semua adalah budak-budak yang orang miskin, anak orang miskin, yang berusia antara 19 tahun hingga 30 tahun, duduk di pedalaman Sabah dan Sarawak, semata Semenanjung, yang tidak tahu keadaan sebenar negara Kemboja ini. Mereka seolah-olah datang untuk bekerja. Mereka pergilah, tapi mereka ditipu. Sebab ditipu, alasan saya mereka dirampas pasport. Jadi kes tu logik, dirampas pasport, dikurung. Jadi kerajaan kata, betul ke? Sebab mereka ni dah ada tindakan dibuat oleh pihak tertentu. Sebenarnya mereka pakai visa pelancongan saja. Mengikut undang-undang antarabangsa, tak boleh pakai visa pelancongan untuk bekerja. Mana-mana negara pun tak boleh, ya. Dia kena pakai visa yang sah untuk bekerja. Jadi atas dasar saya turun naik jumpa dengan banyak minister, berhubung dengan perkara ini, saya sampai kepada Prime Minister PM Hun Sen, Perdana Menteri Kemboja pada waktu itu. Dia bersetuju untuk membantulah dan membebaskan tahanan 47 orang ni tanpa kos, tak ada bayar apa-apa pun. Jadi berbalurlah dengan usaha saya pergi, tak tidur, dengan jalan yang jauh daripada Phnom Penh nak pergi penjara 7 jam, dengan jalan pakai Bangkok, dengan line telefon tak ada, kena pakai satelit pun untuk berhubung. Bukan senang lah jalan begitu pakai Bangkok, yang kata rambut yang hitam pun boleh jadi warna lain. Sebab apa? Jalan dia tu berdebu kan. Jalan orang tengok rambut saya hitam sekali, hitam betul ni, bukan hitam betul. Tiba-tiba kali dah kelab. Ini cerita benar lah. Perang dengan letih, tak makan, ini cerita. Tapi penjara tubuh itu daif sekali lah. Saya menyarankan kepada anak-anak muda di luar lah, apabila nak bekerja luar negeri ini, tengok betul-betul. Dan kita ada Wisma Putra, buatlah kajian, buat rujukan. Jangan pergi je menyebabkan mak ayah dia terpaksa berolok gadai. Bayangkan nak buka satu file untuk kes ni saja $2,000 nak bayar. Buka satu file, belum bicara lagi. Kalau bicara lebih kurang 40 ke 30 ribu Amerika, nak kena bayar. Duit siapa? Duit mak bapak dia, mungkin duit mak ayah dia, terpaksa golok gadai. Selain pada kerajaan boleh bantu saluran diplomatik, tetapi hakikatnya bukan mudah. Pada waktu saya pergi membantu tu, duta kita memang tak ada. Pada waktu itu duta kita telah habis tempoh, maka balik, maka tak ada kedutaan kita ada, tetapi dutanya tidak ada. Jadi atas bantuan menteri daripada Cambodia, maka memudah cara saya untuk proses itulah. Dan mereka pun mengenang kat jasa, sebab saya pun banyak berjasa di sana. Buat ni banyak menteri-menteri itu kenal. Jadi memudah cara, termasuk Prime Minister pun pernah saya dapat pingat, baru je saya dapat pingat daripada negara tu. Jadi tiba daripada sini contoh teladan kita demi cintakan negara. Cintakan negara. Walaupun Islam tu tak ramai. Kalau kata saya nak jualkan ada usaha, tak. Islam 10 orang je. Lagi 37 bukan lain-lain bangsa, tapi semangat cintakan negara, semangat negara kita Malaysia. Itu saya
Okey, terima kasih Datuk banyak tuan Datuk jelaskan bagaimana pengembangan Datuk menyelamatkan bangsa Malaysia, bangsa kita yang telah terkandas di Kamboja. Demi cintakan negara, Datuk sanggup melakukan, walaupun saya difahamkan Datuk pernah diubu dan sebagainya. Okey, kita berpindah pula kepada Al-Fadhil Tuan Imam kita. Negara yang merdeka memerlukan sebuah perpaduan. Apa pandangan Al-Fadhil Tuan Haji tentang kepentingan perpaduan dan perspektif agama Islam dalam konteks masyarakat yang berbilang bangsa dan agama negara kita? Silakan. Terima kasih Ustaz. Pertamanya kita syukur kerana sejak daripada kita merdeka negara kita, usaha ke arah membina perpaduan ini diteruskan sejak daripada merdeka lagi dengan mewujud perpaduan antara masyarakat. Perkara pertama yang perlu kita faham ialah kepelbagaian dan kemajmukan ini adalah satu sunnatullah yang Allah buat di mana-mana. Kerencaman itu memang satu sunnatullah lah. Kalau kita tengok dalam dunia, dalam alam yang daripada luar pada manusia lah, tumbuh-tumbuhan pun kerencam. Pokok-pokok Allah buat macam-macam. Ada yang sifatnya tajam, tapi kegunaannya berbagai. Jadi manusia ni pun Allah jadikan masyarakat itu pelbagai. Kita dalam konteks dalam Malaysia ni sendiri majmuknya dengan kaum-kaum yang besar, selain daripada ada beberapa kaum yang kita anggap kaum yang tidak begitu ramai, tetapi mereka juga adalah menjadi sebahagian daripada rakyat Malaysia. Satu, kita baca dalam Quran Allah sebut ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Jadi Allah jadikan kamu lelaki perempuan berbangsa-bangsa, berpuak-puak, kalau saling teman kenal mengenal. Jadi kemajmukan ini dia ada sifat persamaan. Dalam kemajmukan itu ada sifat kebersamaan, ada sifat persamaan. Dan dalam kemajmukan itu ada perbezaan, Jadi ada perkara yang kita sama, ada perkara yang kita berbeza dalam majmuk itu. Jadi kita ni sama dari sudut rakyat Malaysia, semuanya sama. Kita dilayan di bawah perlembagaan sama seperti rakyat Malaysia. Bila kita jadi rakyat Malaysia, kita dilayan di bawah perlembagaan sama sebagai seorang rakyat Malaysia. Tapi dalam kemajmukan itu ada perbezaan. Perbezaan ini tetap kekal dari segi budaya, dari segi bangsa, dari segi bahasa, dari segi cara fikir, dari segi fizikal dan lain-lain. Ada perbezaan. Maka cabaran untuk kita membina perpaduan itu ialah bukan mengurus persamaan, tetapi bagaimana kita menguruskan perbezaan dalam masyarakat. Bagaimana kita nak mengurus perbezaan yang berlaku dalam kalangan masyarakat. Itu yang penting. Sebab itu perbezaan ini pada asasnya tidak menjadi masalah apa-apa. Kemajmukan ini ada sifat yang membezakan dan ada sifat persamaan. Jadi cabaran kepada kita dalam konteks perpaduan ini ialah mengurus perbezaan yang berlaku dalam kalangan masyarakat itu. Dan ada beberapa perkara yang perlu kita fahami. Perbezaan ini bukan suatu masalah, tidak menjadi masalah pada kita. Kali ini saya pakai baju biasa saja. Datuk Mus sekah dengan pakai kotnya kan. Baju pun ada belah-belah macam bendera Malaysia. Hashim pakai songkok dan pakai kot. Kan? Tidak ada masalah. Saya pakai songkok, Datuk Mus tak pakai songkok. Tidak ada masalah apa-apa. Perbezaan itu satu yang sebenarnya adalah satu perkara yang sepatutnya tidak timbul masalah. Tetapi dia akan jadi masalah kepada kita dalam menguruskan perbezaan ini apabila ada unsur-unsur yang negatif. Antaranya ialah apabila berlakunya kebencian di antara orang-orang yang berbeza. Orang yang berbeza dari segi idea, dari segi kaum dan sebagainya, membenci orang yang berbeza dengan mereka. Saya tak boleh tengok Datuk Mus tak pakai songkok, saya benci betul orang. Kalau begitu sebab itu habis. Dan inilah perkara yang kita tak boleh nak urus dalam masyarakat, soal kebencian antara satu sama lain, sehingga kadang-kadang dia membawa kepada perkara yang lebih besar, pergaduhan disebabkan kebencian itu. Yang kedua, perbezaan ini
tidak boleh ada di dalamnya al-adawah, permusuhan. Kita boleh berbeza dari segi idea, pahaman politik ke apa, kita boleh berbeza, tetapi jangan kita tanamkan bahawa apabila kita berbeza dari segi idea, pemikiran, orang yang berbeza dengan kita adalah musuh kita. Kalau begini sifatnya, perpaduan tidak akan tercapai. Sebab kita menganggap orang yang berbeza adalah musuh. Kalau kita ambil teladan masyarakat yang lain di luar daripada kita, mereka boleh berbeza dan mereka boleh sama-sama, walaupun apa statusnya, tapi boleh bersama-sama. Sebab itu kita kata, bukan dalam perkara yang besar. Kalau kita kata ada orang pakai kopiah putih, ada orang pakai songkok hitam, tetapi kalau orang pakai songkok hitam menganggap yang berkopiah putih itu adalah musuhnya, maka perpaduan tidak akan tercapai. Sebab itu dalam gagasan perpaduan yang besar ini perkara yang masyarakat perlu lihat. Apatah lagi kita berhadapan dengan perbezaan dari segi kaum, dari segi agama, tak ada masalah. Tidak ada masalah apa-apa perbezaan dari segi agama, kerana dalam konteks Islam sendiri pun ada ayat yang menyebutkan la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam beragama. Jadi kita kena memahami perkara ini dengan betul, dan tidak boleh ada dalam masyarakat ini kebencian, tidak boleh ada permusuhan. Mesti ada keadilan yang kita memberikan hak kepada setiap orang yang berhak tanpa kita membezakan mereka dari sudut keadaan yang berbeza-beza, dan kena ada sifat saling menghormati di antara satu sama lain. Dan maka kalau inilah resepi yang kita boleh adunkan dengan baik, kita uruskan dengan baik perbezaan itu, saya percaya perpaduan itu akan kekal utuh dalam masyarakat dan perbezaan tidak menjadi masalah. Tetapi kalau kita menanamkan sentimen ketaksuban kepada sesuatu pihak, kepada kaum, kepada sesuatu kumpulan, sehingga akhirnya kita menganggap kumpulan yang berbeza sebagai musuh, maka sukar untuk kita mencapai perpaduan. Jadi kita doakan mudah-mudahan masyarakat kita akan sentiasa matang, berfikir dan boleh menilai sesuatu dengan betul, dan kita boleh menuju ke arah perpaduan yang sebenarnya dalam kemajmukan dan kepelbagaian yang ada. Saya nak sambung sekali apa pandangan Tuan Imam Besar berkaitan dengan status perpaduan yang ada di negara kita sekarang. Adakah kita berada di tahap yang baik, ataupun kita berada di tahap yang begitu kritikal sekarang dari segi tahap perpaduan di negara kita? Ya, secara keseluruhannya Ustaz, kita berada pada satu landasan yang sangat baik. Cuma ada kes-kes terpencil ini yang yang berlaku, kemudian timbul unsur provokasi sehingga akhirnya dia menjadi orang melihat dengan media sosial dan sebagainya, maka perkara itu seolah-olah jadi besar. Tapi sebenarnya kes-kes itu adalah kes-kes yang kadang-kadang bersifat lokaliti setempat sahaja, dan kadang-kadang kes-kes yang berlaku, isu-isu yang berkait dengan soal agama, soal kaum dan sebagainya, sebenarnya bukanlah daripada kalangan yang sepatutnya kita angkat dia sebagai suatu kes yang besar, tetapi ada pihak yang menangguk di air keruh sehingga menyebarkan, menularkan, memasukkan elemen-elemen yang menimbulkan kemarahan orang lain sehingga akhirnya dia jadi besar. Secara umum saya lihat di mana-mana, kalau kita pergi di sesengah negeri di Malaysia ni, kalau kita pergi di kampung-kampung, di sesengah tempat, tak ada apa-apa, masyarakatnya masih boleh bulan puasa boleh hantar kuih kepada sama-sama pada rakan-rakan bukan Islam, turut sama dan takbir untuk buka puasa walaupun tak puasa. Tapi harmoni dan muhibah dalam negara itu banyak. Cuma kita jangan biarkan orang-orang kumpulan tertentu mengambil kesempatan untuk melakukan provokasi dengan kes-kes yang terpencil. InsyaAllah negara kita saya kira jauh lebih baik daripada sesengah tempat yang sentimen yang begitu besar sehingga merosakkan perpaduan negara, insya-Allah. Okey, terima kasih Al-Fadhil Tuan Imam Besar atas pencerahan dan penjelasan berkaitan dengan pentingnya perpaduan, dan alhamdulillah kita berada di satu landasan yang sangat baik dengan soal perpaduan ini. Dan kita berpindah pada Lembaga Datuk. Sayangnya Lembaga Datuk semangat cintakan negara dan sayang ke negara ini jarang-jarang disebut. Ia hanya disebut dan diwar-warkan bila tiba musim sambutan Hari Kebangsaan. Bagaimana kita nak pastikan
semangat cintakan negara ini sentiasa menjadi sebutan dan ingatan setiap warga negara Malaysia yang tercinta ini. Terima kasih Tuan Haji Yassin. Soalan tu bagus. Saya nak sebut sikit, saya tertarik dengan tadi yang Tuan Imam Besar cakap tadi, Tuan Haji dia cakap konsep perpaduan ya dalam negara. Sebenarnya memang betul kita berada dalam nafas yang betul dah. Kalau kita tengok hari raya, hari perayaan, semua kaum pun boleh hadir merayakan bersama-sama. Entah kira orang Cina, orang India ke, dia boleh datang kepada tempat itu untuk meraya bersama-sama. Ini salah satu konsep yang baik. Berbalik pada soal tadi yang ditanya, dulu dan sekarang, kalau kita tengok zaman dulu, semangat kita negara tu diwawalkan melalui kesusahan tu nampak. Maknanya kita tidak ada internet, tidak ada apa, jadi kemiskinan berlaku di mana-mana. Jadi perjuangan tu nampak melalui perarakan, melalui mulut ke mulut. Tapi sekarang di hujung jari saja. Jadi dengan jumlah rakyat yang besar, kalau kita tengok pada hari ini, kita kata sambutan musim perayaan memang berlaku pada musim perayaan. Sebenarnya media massa itu penting. Media sosial, media massa, kerajaan kena mainkan peranan penting dalam menunjukkan semangat patriotik, semangat kebangsaan tadi, semangat patriotik cintakan negara kepada semua rakyat. Sebab tu saya berbalik pada soal pendidikan tadi. Soal pendidikan yang penting. Sama ada mereka tu orang Melayu, bukan Melayu, Chinese, India dan kaum-kaum lain di Sabah dan Sarawak, kita kena tanamkan semangat kita negara, semangat tokoh-tokoh ni mesti ditonjolkan. Sebab semua tokoh ada di semua negara. Semua ada tokoh-tokoh tertentu. Sabah dan Sarawak dia tokoh. Di semenanjung Malaysia pun tiap-tiap negeri ada tokoh-tokoh yang boleh dijadikan ikon. Jadi ini yang perlu ditonjol. Kadang-kadang kita kurang menonjol sebab tu buku-buku kita ni banyak analisanya daripada barat, bukan daripada sumber-sumber tempatan. Ini penting. Jadi nak menanamkan semangat cintakan negara bukan saja pada bulan kemerdekaan saja. Sebelum ini pun kita kena hadir. Program-program yang dirancang tu mesti ada berbentuk-bentuk semangat bangsa, cintakan negara. Kena ada bukan bendera tu digantung pada musim perayaan saja, tapi di lain masa. Sebab tu saya menyarankan kepada semua NGO, pendakwah yang pergi keluar negara, bawalah dalam beg tu bendera kecil tu. Ada semangat yang kita nak tunjuk ni, kita datang daripada mana? Macam kita nak pergi umrah dan Mekah, pergi haji sebagainya, kita ada. Kalau tabah haji tu dia ada bagi bendera tu kan, di beg ke, di baju. Ada. Ini contoh. Ini yang boleh tunjuk contoh. Bila negara-negara luar tengok, oh dia boleh kena pasti Indonesia. Jadi ini semangat. Sebagai sokan Olimpik baru ni, mereka pakai simbol Malaysia. Walaupun kita tak kenal orang tu, tapi simbol tu menunjukkan inilah semangat kebangsaan, semangat negara, cintakan negara. Dan saya tak katakan bahawa semangat tu dah runtuh. Semangat tu ada, tapi dalam jumlah yang kita tengok agak kecil. Jadi kita kena walkan semangat perjuangan itu dalam kaca televisyen, dalam surat khabar, dalam media sosial dan sebagainya. Dan kerajaan bersama-sama dengan rakyat memainkan peranan penting. Sebab itu NGO turut membantu. Ini penting untuk menggerakkan semangat cintakan negara melalui dasar pendidikan juga. Kita kena ada. Kita tak boleh sekolah menengah hanya kita tunjuk sejarah. Sekolah rendah tu sudah ada ciri-ciri itu. Saya ingin menekankan perkara ini supaya Kementerian Pendidikan telah beri penekanan sedikit aspek-aspek ini supaya perpaduan kita sesama kaum tu kuat. Sebab mereka masing-masing tahu sejarah. Bila kurangnya sejarah, maka kelonggaran itu akan berlaku. Ada kita nak satukan. Jadi contoh tadi ikon dukungan ini yang saya boleh simpulkan apabila kita nak tunjukkan hidup sesama cintakan negara. Jadi berita-berita palsu tu kena buatkan. Jadi kita kena cegah berita palsu ni. Mana kerajaan kena unjuk satu badan untuk melihat berita-berita yang tidak benar ini, supaya kita dapat cegahkan benda-benda macam ni, supaya tidak ada perpecahan kaum. Kita nak semangat cintakan negara, tapi kita kena pupuk semangat ni, sebab kita berbilang kaum. Ini yang saya nampakkan. Kita boleh simpulkan bahawa pendidikan itu penting, media massa juga penting, di samping itu kerajaan memainkan peran penting, di samping NGO turut membantu. Okey, baik, terima kasih atas penjelasan berkaitan dengan penting kita cintakan negara untuk mewujudkan perpaduan dan sebagainya. Dan kita berpindah pula kepada Al-Fadhil Tuan Imam Besar. Bagaimana Islam boleh
menjadi satu faktor yang penting dalam memupuk perpaduan di negara kita. Silakan. Ya, itu satu soalan yang besar untuk kita fikirkan tentang bagaimana kita nak menjadikan Islam sebagai faktor penting dalam memupuk perpaduan dalam konteks masyarakat yang majmuk dan sebagainya. Pertamanya, Islam ni sebagai ad-din ataupun cara hidup yang lengkap. Ya. Dalamnya ada sistem ekonomi, sistem politik, sistem sosial, pendidikan dan sebagainya. Yang keduanya, bila kita bincang soal perpaduan, perpaduan ni letaknya di bawah sistem sosial Islam. Artinya kalau kita nak buat dasar, perlu ada dasar sosial Islam. Maknanya kerangkanya itu adalah di bawah kerangka sistem sosial Islam. Sebab bila kita perlu jelas perkara ni dan kita perlu tonjolkan dasar sosial Islam ni dalam masyarakat. Apa dia dasar sosial Islam dalam masyarakat? Ini persoalan yang besar. Sebab kadang-kadang bila kita bercakap dalam konteks perpaduan ni di bawah dasar sosial dan di bawah sektor sosial. Tetapi ada setengah orang bercakap tentang perpaduan, tetapi yang dibawa ke tengahnya ialah bawa dasar jihad. Kita nak cakap perpaduan, tapi kita bawa masuk dasar jihad. Jihad ini perbincangan ini di bawah konsep, bawah bidang pertahanan, bidang bawah macam mana mempertahankan negara. Tapi kita bawa masuk konsep jihad dalam masyarakat, dalam sektor sosial, dan kita bincang di situ. Memang orang tidak akan melihat, tidak akan ada solusi ke arah perpaduan sebab kita bercampur. Macam tu kita bawa dakwahnya dalam konteks sistem sosial. Jadi akhirnya kita dah tak mana satu orang kata kita nak perpaduan, tapi dalam masa yang sama kita bertelagah dari sudut akidahnya kerana dakwah nak menarik orang kepada agama dan sebagainya. Sebab tu kita perlu ada satu kerangka yang jelas tentang dasar sosial Islam, supaya bila kita bincang soal perpaduan yang kita bincang itu adalah di bawah kerangka sosial yang sebenarnya, bukan kita masuk elemen dan jihadnya dekat situ, soal lainnya, sehingga akhirnya tidak akan terbentuk perpaduan yang keadaan itu. Itu saya kira sangat penting untuk kita lihat. Dan Islam, kalau kita ambil daripada sirah Nabawi, bagaimana Rasulullah menyatukan antara orang Muhajirin dan Ansar, maka balik kepada gagasan yang Datuk juga sebut tadi, iaitu soal ukhuwah, soal persaudaraan. Maka kita kena membina perpaduan ini harus dibina di atas satu gagasan persaudaraan. Kalau dalam konteks Islam, persaudaraan Islam. Kalau konteks kemajmukan, kita kata persaudaraan yang merentasi bangsa dan sebagainya, persaudaraan atas asas kemanusiaan. Kita adalah insan, human, yang saling memerlukan di antara satu sama lain dan sebagainya. Jadi semua gagasan ini dari segi ukhuwahnya dan dari sudut persaudaraannya itu sudah ada di dalam Islam. Jadi tinggal lagi bagaimana kita nak bawa dia, kita nak ketengahkan dia, kita nak canaikan dia, kita nak kemukakan dia sebagai suatu perkara yang boleh direalisasikan dalam masyarakat. Cuma perlu diingatlah, jangan kita bawa masuk elemen-elemen yang di luar daripada sosial, sehingga akhirnya perbincangan itu tidak akan, kita cakap gagasan itu bercampur-campur, akhirnya kita tidak akan mencapai apa yang disebut perpaduan. Tapi kalau kita boleh canaikan acuan ini dengan betul, ketengahkan dasar sosial Islam, saya rasa ini akan membawa kepada orang perpaduan itu boleh ditegakkan di atas elemen agama itu sendiri, Islam itu sendiri, kerana Islam tidak menolak kemanusiaan. Tapi kalau kita kerangka yang kita nak bina tu, pertamanya kita kena bina dalam daripada kita kata perpaduan ummah dulu. Orang Islam tu sendiri kena bina dia bersatu dulu. Jangan orang Islam bercakaran, dia pun tak boleh nak bersatu. Kerana kita nak masyarakat bersatu. Kalau orang Islam sendiri tidak boleh menjadi model kepada perpaduan tu. Jadi apa yang boleh kita yang saya sebutkan ialah, yang pertamanya kita kena jelas bahawa perpaduan itu dibina di bawah sektor sosial, dan sektor sosial itu jangan
dikecamukkan dengan benda-benda lain yang akan menyebabkan berlaku kontradik dalam masyarakat. Yang keduanya, kita kena jadikan ukhuwah itu sebagai asas kepada perpaduan, dan model kepada perpaduan itu dalam konteks masyarakat majmuk bermula daripada perpaduan ummah dalam kalangan orang Islam sendiri sebagai modelnya. Lepas tu kita kembangkan kepada masyarakat atas nilai kemanusiaan, dan insya-Allah saya rasa perpaduan itu boleh diwujudkan dengan menjadikan Islam itu sebagai asas faktor penting kepada perpaduan masyarakat. Itu sahaja. Okey, terima kasih Al-Fadhil Tuan Musa Majid Wilayah di atas pencerahan dan penjelasan berkaitan pentingnya perpaduan dan bagaimana Islam atau agama yang sangat mementingkan perpaduan. Hadirin hadirat sidang penonton yang dirahmati Allah, kita buat bicara pada hari ini kita bawa daripada Jabatan Agama Islam Melaka Persatuan, dan kita teruskan kepada soalan berikutnya kepada Yang Berbahagia Datuk. Bagaimana pada pandangan Datuk agamawan boleh menjadi watak penting dalam membangkitkan semangat cintakan negara? Silakan. Terima kasih. Soalan ini soalan yang amat bagus, sebab banyak orang terlupa tentang peranan agamawan, ulama dalam kemerdekaan ataupun semangat cinta negara. Kita tengok sebelum merdeka, kita berbalik pada sebelum merdeka, tokoh-tokoh agamawan, ulama-ulama ini begitu hebat sekali. Mereka lah menjadi, saya tertarik dengan beberapa tokoh. Saya boleh ceritakan, saya simpulkan setiap negara tu ada tokoh-tokoh dia. Ini kita sebelum penjajahan, di mana tokoh-tokoh seperti Maharaja Rela, Datuk Bahaman, Tok Gajah, Tok Kenali, Tok Janggo, Tok Kupaloh di Terengganu, mereka ni memang begitu penting sekali. Dan mereka ni juga adalah orang-orang yang dekat dengan raja. Mereka menjadi penasihat. Maknanya mereka, jawatan-jawatan mereka begitu penting. Mereka bukan saja ulama, tetapi mereka ada jawatan-jawatan tersendiri yang pengaruhnya cukup besar. Bagaimana agamawan, ulama ini begitu penting dalam sejarah memperjuangkan kemerdekaan negara, semangat cintakan negara. Mereka mempertahankan negara mereka. Kita tengok contoh di mana ulama menjadi agen nyata umat, jadi nyata umat. Kita tengok perjuangan bagaimana Tok Janggut sendiri memperjuangkan mempertahankan negara. Begitu kita tengok Tok Kupaloh menjadi penasihat raja, bagaimana dia menasihat raja supaya pengaruh penjajahan tak boleh masuk ke negara berkenaan. Begitu lama sekali. Mereka juga pakar strategi, mereka juga pakar politik. Ulama ni mereka juga pakar pentadbiran. Mereka juga menjadi pemimpin yang tersohor kerana banyak pengikut yang mendengar cakap mereka. Ini yang penting apabila kita melihat agamawan yang menjadi watak penting dalam membangkitkan semangat cintakan negara. Ini kita tengok kisah yang dulu, sehingga hari ini peranan-peranan ustaz, ulama kita tak boleh ketepikan. Banyak orang melihat tokoh-tokoh tertentu memperjuangkan kemerdekaan benar dari segi sudut politik, tetapi kita terlupa bahawa agamawan juga memainkan peranannya sebalik tabir begitu besar. Banyak ramai di kalangan mereka dibunuh dengan kejam, sama ada dibunuh oleh penjajah ataupun mereka juga menjadi mangsa keadaan pada waktu itu. Jadi kita tak boleh memandang rendah semangat-semangat yang ditunjukkan oleh tokoh-tokoh agamawan. Setiap negara ada ni. Macam saya tengok Datuk Maharaja Rela sendiri di Perak, dia memperjuangkan, mereka dapat sokongan padu daripada raja. Begitu juga Tok Janggut, begitu juga Tok Kupaloh. Tetapi ada setengah-setengah tokoh-tokoh ini begitu lama berjuang. Seperti contohnya saya tengok negeri yang paling lama dijajah, dimasuk oleh British, negeri Terengganu lah. Kerana Tok Kupaloh memainkan peranan begitu penting, dan mereka antara ulama-ulama yang tersohor di mana penjajah Inggeris dapat masuk ke Terengganu tahun 1919. Begitu lama, sedangkan negara-negara lain banyak dah dimasuki oleh orang-orang Inggeris, penjajah waktu itu. Mana mereka ini pakar dalam bidang strategi, politik dan pentadbiran negara. Ini yang kehebatan. Saya tertarik apabila saya tengok ni, saya nak ceritakan balik bagaimana agamawan. Saya ambil contoh yang negara-negara yang saya pernah pergi, sebab saya ni NGO antarabangsa, jadi saya kena kaitkan sikit di luar negara. Kita tengok tokoh-tokoh hebat di negara-negara macam Thailand, di Indonesia, mereka adalah ulama.
Mereka berjuang ni untuk negara adalah ulama, mempertahankan negara mereka. Begitu juga dengan Kamboja. Dia bermula dengan kecil. Saya melihat walaupun dia minoriti, negara itu ditadbir oleh minoriti Islam, tetapi mereka dapat bangkit akhirnya kerana ada kesedaran di kalangan ustaz. Sebab tu fungsi masjid, fungsi ustaz dan ulama penting di sana. Mereka akan dengar apa yang dikatakan oleh ulama dan ustaz-ustaz di sana. Ini penting. Sebab tu dia boleh bangkit. Generasi muda tu boleh bangkit kerana mereka dengar satu persatu. Ulama bercakap ni seolah apa yang, sebab dia tak tahu, dia akan rujuk nikah, kahwin, kenduri, mesyuarat. Ustaz dan ulama lah yang jadi pemutusnya di kalangan mereka. Ini yang terhebat. Jadi kita kena ambil contoh ini sebagai satu pengajaran. Di negara kita, ustaz, tokoh-tokoh ulama masih lagi peranan penting sehingga hari ini. Jadi mereka perlu digerakkan. Untuk semangat ini perlu digerakkan untuk kita pada negara ini. Mereka boleh asal di sekolah-sekolah tampi, sekolah agama, sekolah kebangsaan untuk menciptakan tokoh-tokoh hebat. Seperti saya katakan tadi, tokoh-tokoh Tok Janggut, Tok Kenali, Datuk Bahama, Mak Kilau, Tok Paloh, Datuk Sago. Ini semua pejuang-pejuang hebat yang perlu. Kalau di Sabah Sarawak, walaupun dia ada Ibrahim Dobi, sebagai contoh Rusli Dobi, dan kita ada juga yang bukan Islam, Rentak, Rimba Rentak. Mereka ni pejuang-pejuang hebat yang boleh ditengahkan di kalangan negara negeri itu berkenaan. Sebab mereka, semangat mereka, kecintaan kepada negara itu begitu tinggi. Ini yang saya boleh sarankan, bahawa agamawan ni boleh menyumbang pemikiran dalam membentuk pandangan umat Islam ke arah yang lebih baik. Itulah pandangan saya. Okey, terima kasih bagi Datuk di atas pencerahan dan penjelasan berkaitan dengan bagaimana peranan agamawan dalam menggerakkan masyarakat supaya cintakan negara. Kita berpindah pula pada Al-Fadhil Tuan Imam Besar. Bagaimana Islam mendidik masyarakat, khususnya generasi muda, supaya dapat meningkatkan semangat cintakan negara agar mereka menjadi warga negara yang sanggup mempertahankan tanah air daripada sebarang anasi yang tidak baik. Kalau kita, pendidikan ini ada sifatnya pendidikan yang formal di sekolah, di universiti dan sebagainya. Ada pendidikan yang sifatnya tidak formal dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam institusi dan sebagainya. Di sekolah ni saya kira pendidikan kepada anak-anak muda, anak-anak generasi kita tentang cintakan negara ni sudah ada dalam kurikulum, silibus pendidikan dan sebagainya. Secara teorinya begitu. Tetapi kita harus melihat lebih besar peranan itu ialah dalam konteks pendidikan yang tidak formal. Dalam dunia hari ini, sejarah ni tidak boleh hanya sekadar penceritaan semata-mata. Kita boleh visualize, kita boleh jadikan filem, kita boleh buat dalam bentuk video, lakonan, pentomen dan sebagainya untuk memberikan gambaran tentang sejarah bagaimana ia berlaku. Ini penting dalam pendidikan tidak formal ini. Bukan sekadar itu, anak-anak ni perlu, dia banyak masanya dengan keluarga. Jadi ibu bapa kena ambil tanggungjawab untuk mendidik anak-anak dengan sifat cintakan negara. Tidak semestinya kita cinta negara ni nak cerita tentang benda-benda yang besar. Kalau kita sebut kita mendidik anak-anak, tidak semesti kita didik dia benda yang besar. Contohlah, kita nak bagi anak-anak kita ada sifat sayang. Kalau anak-anak ni tak ada sifat sayang langsung, dia tak ada sifat sayang, kita buat macam mana pun dia takkan tersentuh hati. Macam mana kita nak wujudkan? Maka kita boleh beli atau kita carikan seekor anak kucing untuk dia bela. Setiap hari kita didik dia dengan tanggungjawab. Betul ya? Maknanya okey, ni anak kucing, pukul berapa kena bagi makan dia, ni makanan dia, nanti dia akan ambil tanggungjawab. Dan dia akan ditanamkan dalam rasa sifat sayang. Jangan nanti kakaknya ke abangnya nak usik anak kucing tu, dia marah. Maknanya dia ada sifat sayang kepada negaranya, sifat sayang kepada kucing peliharaan itu. Jadi itu kita membina sedikit demi sedikit dalam pendidikan yang tidak formal. Sesengah orang Datuk beli
dia ada kawan, dia buat macam pola sikit, beli anak kura-kura. Anak kura-kura pun apabila anak kecil dididik dengan sifat sayang, dia akan sayang kepada kura-kura tu sampai ke peringkat kalau kura-kura tu mati, dia akan menangis tu. Dia akan menangis kerana rasa sayangnya kepada itu. Jadi kita kena bina secara berperingkat, sifat sayangkan, dan kemudian kita bawa kepada betapa besarnya negara ini. Kita pergi kepada hal-hal yang besar, mengenali tokoh-tokoh negara, negarawan-negarawan, pejuang-pejuang. Itu akan berlaku proses yang berterusan secara tidak formal dalam masyarakat. Jadi akhir sekali dia akan pergi kepada pengorbanan, menceritakan tentang nilai pengorbanan dalam konteks mempertahankan negara. Jadi anak-anak ni kalau dalam konteks pendidikan tidak formal ni, inilah peranan keluarga, peranan komuniti, peranan institusi untuk memperlengkapkan proses pendidikan yang ada di sekolah. Kerana pendidikan sekolah mengajar tentang sejarah negara dari segi teorinya, tapi mereka tidak hidup di zaman itu. Tapi kita boleh canaikan dia di luar dalam pendidikan tidak formal, sehingga akhirnya kita akan lihat anak-anak ni mereka sanggup mengorbankan diri mereka. Kadang-kadang contohlah kan, kalau kita kata kita bagi dia bela kucing, tiba-tiba waktu hujan yang lebat, tiba-tiba kucing itu keluar. Dia sanggup redah hujan untuk, walaupun dia tahu risiko yang ada, dia akan basah, tapi dia sanggup pergi ambil anak kucing dia yang keluar. Jadi kita nak sampai peringkat itulah. Dan kalau kita tengok bagaimana orang boleh merekrut golongan ekstremisme, dia boleh rekrut anak-anak muda kita secara online sahaja, sehingga mereka terpengaruh dengan dakwah jihad dan sebagainya, dan doktrin-doktrin itu secara online, dan mereka sanggup untuk pergi berjuang dengan kumpulan ini walaupun mereka tidak tahu hakikatnya. Maka itulah di antara perkara yang kita kena lihat, bagaimana pendekatan-pendekatan pendidikan yang sesuai supaya nanti lahir anak-anak macam saya sebut. Kalau dia ada rasa sayang, insya-Allah sayang itu dikembangkan kepada diri dia, keluarga dia, apa yang orang sekitar dia, dan sayang diperluaskan kepada negara, dan akhir sekali dia akan pergi pada sayangkan ummah. Bila dia dengar cerita berlaku bencana di luar negara, di Palestin, dia akan menangis, bukan takat negara dia. Maka itulah yang kita nak, bahkan sanggup bila orang kutip derma tu untuk bantu Palestin, sanggup dia membantu. Maka itulah tanda sayang dia kepada umat. Tapi dia akan bermula daripada yang paling kecil. Kalau kita tak bina pendidikan ini daripada kecil dan bentuk kasih sayang ni, maka mustahil dia akan pergi pada sanggup untuk mengorbankan diri untuk negaranya. Jadi mudah-mudahanlah kita ambil tanggungjawab ni di peringkat ibu bapa, peringkat komuniti, masyarakat, dan peringkat institusi. InsyaAllah kita mudah-mudahan kita dapat lahirkan generasi yang memang bersemangat, mempunyai semangat cintakan negara yang tinggi dan sanggup berkorban untuk negaranya, seperti mana kita lihat generasi yang terdahulu sanggup berkorban untuk mempertahankan negara ini. Ya, sekali lagi. Okey, terima kasih kepada Tuan Besar atas penjelasan pencerahan berkaitan dengan bagaimana Islam mementingkan cintakan negara. Dan hadirin yang dirahmati Allah SWT, maka berakhirlah buah bicara merdeka kita pada hari ini dengan tajuk Islam dan semangat cintakan negara. Saya bagi pihak Jabatan Agama Islam Wilayah Pustuan merakamkan terima kasih kepada kedua-dua pimpinan, bagi Datuk Dr. Mustafa Ahmad Marikan dan juga Al-Fadhil Tuan Haji Muhyiddin Abdul Aziz di atas perkongsian yang telah diberikan tadi. Dan insya-Allah kita sama-samalah tingkatkan semangat kita untuk sama-sama kita pastikan bahawa kita menjadi warga negara yang betul-betul cintakan negara kita, warga negara yang betul-betul ada semangat cintakan negara. Jadi sempena dengan sambutan merdeka yang akan kita sama-sama nantikan pada 31 bulan Ogos nanti, maka sama-samalah kita pastikan negara kita berada dalam keadaan yang stabil, berada dalam keadaan yang terutama dalam tempoh kita berada dalam pandemik COVID-19 ini. Sama-samalah kita menjaga negara kita ini supaya tidak berlaku perkara yang tidak diingini, dan kita pastikan kita sebagai orang negara yang cintakan negara, kita sama-sama tanamkan cintakan negara kita. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka!